سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung dan besar kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dan dengan segala nikmat-nikmat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu bilang nikmat Allah kepada kamu, nescaya tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari Jumaat, setiap minggu yang kita tempuh, sebenarnya ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahlamu dulu mengingatkan kepada kita. Cuma sebahagian daripada kita mengambil mudah, leka, lupa, apalagi tahu tetapi meninggalkan begitu sahaja. Yang merupakan di antara sunnah-sunnah besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan. Antara yang paling utama pada hari Jumaat umpama kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan yang pertama apa nama? Salawat ke atas dia. Disebut di dalam banyak kitab yang mendatangkan hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang sahih. Antara lain kitab yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah fa'akthirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesungguhnya hari yang paling afdal dalam perputaran 7 hari seminggu itu adalah hari Jumaat, kata Nabi. Maka pada hari itu kamu perbanyakkanlah salawat ke atas aku. Sesungguhnya salawat kamu dibentangkan dan dihadirkan kepadaku. Maka di antara ulama menyebut bahawa seafdal-afdal amal kita pada hari Jumaat adalah amal bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi afdalnya daripada zikir-zikir yang lain kecuali membaca surat Al-Kahfi. Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan salawat pada hari Jumaat amalan yang lebih afdal daripada membaca Quran kecuali surat Al-Kahfi. Surah Kahfi itu sabit daripada hadis yang sahih. Maka Nabi kata fa'akthirus salata alayya, maka perbanyakkan salawat ke atas aku. Sebanyak mana? Sebanyak yang kita mampu. Kerana manusia itu berbeza kemampuannya. Kenapa? Banyak sebab. Rabi'atul Adawiyah rahimahallahu ta'ala disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama bahawa dia bersalawat kepada Nabi bukan setakat hari Jumaat. Setiap hari 50,000 salatin, 50,000 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kita dengar ni terkejut. Macam mana dia salawat ke Nabi sampai 50,000? Dan kok bilang habis-habis laju, nak dapat 10,000 pun tu agak mustahil. Bukan kata borek, mustahil ikut perkiraan kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 10,000 pun tak dapat tu. Itu jangan kita hitung dengan akal logik kita. Kenapa?
kita kena memahami tentang barakah. Barakah itu bukan sekadar pada rezeki, bukan sekadar kepada umur dan yang seumpama, tapi berkat juga pada masa. Apabila Allah memberkati masa seseorang, benda yang sepatutnya boleh selesai melebihi daripada tempoh seminggu, dia boleh selesai sehari je. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu khatam Al-Quran 3 kali sehari dalam satu riwayat. Riwayat yang lain dia khatam sekali Quran dalam 2 rakaat solat sunat. Tu tak boleh kita nak fikir dengan logik akal. Pasal apa? Inilah jenis manusia yang Allah berkati masa dia. Tapi jenis-jenis kita yang Allah tidak berapa memberkati seperti mana mereka, ya berkat, tapi mungkin dalam bentuk yang sedikit. Dia boleh jadi banyak, boleh sikit berkat ni. Kan? Mungkin kesibukan kita, Allah jadikan masa kita tu tak sampai nak baca kitab, tak sampai nak baca Quran, tak sampai nak salawat, tak sampai nak jamaah, tak sampai nak majlis ilmu, nak belajar ilmu pun tak sampai, walaupun dia tahu jahil daripada berbagai sudut amal, terutama amal-amal yang asas dalam hidup, umpama solat, umpama aurat dan sebagainya. Banyak. Itu pun tak sampai. Dia tahu dia kekurangan dalam hal-hal yang penting dan utama dalam hidup sebagai seorang mukmin Muslim. Tak ada ruang dia nak cari benda tu. Kata ulama, apabila Allah tidak mempedulikan seorang hamba, suka kau lah nak jadi macam mana, Allah akan sibukkan dia dengan dunia sehingga dia keciciran akhirat sehingga dia tak sampai nak memenuhi tuntutan dan urusan akhirat Allah bila dah tak peduli seseorang, bahasa kita kat kau lah nak macam mana, Allah akan sibukkan dia dengan dunia. Wal'iyadzubillah. Maka saya ingatkan diri saya dan kita semua, banyakkan salawat. Kalau boleh setiap hari, apalagi dalam suasana kita ditimpakan musibah dan bala, wabak penyakit yang sampai sekarang tak tahu sampai bila pula nak selesai. Kita diberikan satu penyakit sekarang ni. Penyakit tu coronavirus. Tuan-tuan jangan tak tahu ada musibah lebih besar daripada coronavirus. Dek sebab dia tu ada lagi besar pada lagi. Apa dia? Pertama, kebimbangan kita. Takut kita tu. Sampai ada orang takut nak pergi masjid. Tak kisahlah, mungkin takut dia dikarenakan pengaruh dia rasa umur dia 60-70, macam yang dah diwawarkan, yang paling mudah kena sekian-sekian umur, yang paling mudah mati sekian-sekian umur. Jadi bimbang dia. Bimbang itu lebih besar musibah daripada coronavirus itu. Sebab apa? Dengan bimbang tu dia takut nak jamaah masjid. Dengan bimbang tu dia takut nak melangkah kaki ke masjid. Padahal masjid tempat paling mulia, tempat paling berkat, tempat paling mudah dapat pertolongan dan perlindungan Allah, tempat yang paling mudah mustajab doa. Macam-macam tempat, macam-macam benda yang mulia dan baik kita dapat di masjid. Akhirnya kita tak lagi melangkah ke masjid. Kita tak terbayang bagaimana satu tahap masjid tutup terus. Itu satu bentuk penghinaan dan musibah terbesar Allah pada kita. Kita boleh cerita apa sebab masjid tutup. Semuanya boleh kita terima secara logik Tetapi sebalik daripada tu, Allah nak sampaikan kita pada kita secara muhasabah. Kau fikirlah sendiri macam mana dia nak hina kau. Pasal apa? Kemungkaran dan maksiat dah terlalu bermaharajalela. Kan? Antara sebab kau sebab tu sesuailah kita perbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salat kamu dibentangkan, dihadirkan kepadaku. Kata ulama, apa maksudnya? Nabi bangga. Fa inni mubahin bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga terhadap berbanding umat-umat Nabi dulu. Aku bangga umat aku bila salawat tu banyak. Rabi'atul Adawiyah rahimahullahu ta'ala bila ditanya pasal apa banyak bona kau punya salawat ke Nabi, mudah jawab aku nak biar Nabi bangga ke aku besok di yaumil qiyamah. Seolah-olah akhirat besok Nabi sebut, ya Rabi'ah, kau banyak salawat ke Aden, 50,000 salawat kau ke Aden. Kalaulah nama kita dipotik dek Montori, kita bangga. Dipotik dek Montori besar, kita bangga. Dipotik apa lagi agung raja, kita bangga. Sekarang nama kita dipotik penghulu kepada segala makhluk ciptaan Allah.
lebih mulia daripada segala-galanya, termasuk malaikat dan para nabi dan rasul yang terdahulu. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok petik nama kita. Wahai Haji Taib dan Haji Ramli, kau punya salawat ke aku 20,000 satu hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan kita. Kebanggaan tu menjadi satu bentuk nikmat kepada seorang hamba. Itu yang kita nak. Mudah je. Kerana makhluk kau kita buat salawat. Ya. Makhluk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan makhluk itulah Allah letak satu kedudukan. Kau taat ke dia, itu makna kau taat ke dia. Tak ada satu makhluk yang seumpama begitu. Kau sayang ke dia, tu tanda kau sayang ke dia. Kau benci ke dia, tu tanda kau benci ke dia. Kau hina dia, tu tanda kau hina dia. Tak payah kita bahas dan bincang perlu apa dengan Sayyidina ataupun tidak Sayyidina dengan salawat Nabi. Tu jangan, tu benda kecil. Sekarang dah heboh dah. Salawat je lah, nak Sayyidina, tak nak Sayyidina, tu pokok dek kau. Tapi paling pentingnya macam mana kau usaha dengan waktu-waktu yang ada, yang Allah Ta'ala beri ke kita, lagi mana umur kita masih ada, hidup kita masih ada. Allah Ta'ala beri ruang dan peluang tu untuk berbanyakkan salawat kepada Nabi SAW, terutama pada hari Jumaat. Banyakkan, saya ingatkan diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan berkat daripada salawat kita, Allah lindungi kita daripada segala musibah, termasuk penyakit yang kita bimbang dan takut tiap-tiap hari ni. Nak pergi kedai takut, nak pergi gunting rambut takut, yang paling teruk nak tadi sebut nak pergi masjid pun takut. Jadi takut, bimbang. Ya adalah sebab kenapa kita bimbang macam sebut tadi. Tapi kebimbangan tu dah jadi satu bentuk musibah dan bala kat kita. Apa lagi? Dah kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila bertemu dua orang saudara Islam dengan muka yang manis, bersalaman, wa yatasafahan, bersalaman. Bila bersalam akan gugurlah dosa-dosanya. Lagi mana dia berada dalam tu, bukan lagi mana dia tengah bersalam, lagi mana dia tengok muka dan wajah antara satu sama lain. Contoh, saya jumpa tuan, Assalamualaikum, salam. Duduk situ, berburak. Lagi mana berada situ tu, lagi itulah berguguran dosa kesalahannya. Sekarang adalah sebab tapi kita muhasabah di sebalik Allah datangkan bimbang, kau nak salam saudara Islam kau sendiri, kau dah takut. Padahal itu di antara sumber bagaimana kau nak gugurkan dosa kesalahan kau. Allah nafikan kebaikan dan kemuliaan umat Islam hari ini satu persatu. Soda tak soda tu pokok dia kau. Tapi Allah dah bagi untuk kita muhasabah. Tu lagi teruk lagi yang tak ada langsung perhatian dia kepada masjid. Langsung tak ada apa. Wal'iyadzubillah. Yang ni yang kita takut. Supaya tak jadi dengan kita. Yang kedua, masuk tinggal sikit. Yang kedua, Nabi SAW suruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ah adha'a lahu minan nuri babainal jumu'atain, atau kama qala rahul Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW kata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan menyinari hidup dia dengan cahaya. Kata ulama sebahagiannya cahaya hidayah dan petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala akan sinari cahaya dalam hidup di antara dua Jumaat. Mana tempoh seminggu tu, Allah sentiasa pandu dia ke arah kebaikan. Dengan cara baca surat Al-Kahfi. 110 ayat. Tengok sebahagian daripada kita tengok, Allah panjang surah ni. Banyak bona nak kena baca. Kita tahu kelemahan kita. Tetapi tidak semestinya baca tu daripada mula bismillah sampai habis tu dalam sekaligus, sekali jalan, tak boleh diberi-berikan. Lepas subuh sikit, duha sikit kalau ada masa. Kalau asalkan tidak lagi ataupun sebelum terbenam matahari. Baca surah Kahfi, Allah akan terangi jiwa kita, hati kita, kehidupan kita dengan kebaikan. Semua kebaikan yang Allah suka-suka tu semua kebaikan. Tu melalui jalan sunnah membaca surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih. Baca. Nak baca Yasin tak ada masalah, bacalah. Tapi keutamaan tu pada surat Al-Kahfi. Tu tak bahas lagi bid'ah lah, apalah. Bacalah. Tak baca tu yang bid'ah paling besar sekali. Yang nombor 3 apa nama? Nombor 3 berdoa. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, Sa'atun fi akhiri sa'atin min yaumil jumu'ah,
tidak ada satu detik ataupun satu saat pada siang hari Jumaat la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah, yang seorang mukmin ataupun muslim itu berdoa ketika itu melainkan Allah pasti akan mustajabkan bagi dia pada hari Jumaat. Ulama berbahas dalam kitab Lum'ah fi Khasaisul Jumu'ah, Imam Suyuti rahimahullahu taala datangkan beberapa pendapat ulama tentang bilakah waktu sebablah hadis tak ada sebut bila waktu tapi waktu itu kalau berdoa apa saja kau minta, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, urusan dunia, urusan akhirat, Allah pasti akan mustajabkan. Pertama, ulama mengatakan di antara dua khutbah, khatib khutbah duduk yang kita kadang-kadang baca salawat atu time. Ada yang pendapat ulama, ini saya datangkan pendapat yang paling kuat kan. Ada puluhan pendapat ulama bab tu. Yang nombor dua, yang paling kuat sebenarnya, selepas asar beberapa ketika sebelum maghrib, letaklah sejam sebelum maghrib, lepas asar. Itu kebanyakan pendapat ulama yang dinakalkan oleh Imam Suyuti tadi ni rahimahullah. Dan ada lagi kata lepas zuhur, dan ada lagi pendapat ulama mengatakan berubah-ubah. Ada ketika antara duduk dua khutbah tadi, antara dua khutbah tadi duduk tu, ada kata lepas asar, ada kata kadang-kadang dia jadi lepas zuhur, ada dia tak kisah. Tempoh tu pula dia kata berlaku sajak daripada terbit fajar lepas subuh sampailah sebelum tenggelam matahari, boleh berlaku bila-bila. Tapi pendapat paling kuat lepas asar. Kita usahakan kan lepas asar doa sebelum masuk maghrib, ambillah sejam sebelum tu. Kalau tuan-tuan ada masa yang banyak dah pencen apa semua ni, duduk masjid tu lagi bagus. Dan tak terhalang kalau kita pekerja sekalipun, kita tahu waktu atas motor boleh berdoa, tak semesti angkat tangan, asalkan kita minta. Allah tahu kita berdoa, Allah tahu dan faham apa bahasa yang kita gunakan, boleh saja. Jangan tak doa. Dan yang terakhir nombor 3, pada hari Jumaat jangan kita ketinggalan untuk bersedekah. Secara umum sedekah boleh jadi bila-bila, boleh dibuat bila-bila. Hari apa pun, waktu mana pun, keadaan apa pun, dan banyak mana yang jadi kemampuan kita. Itu sedekah dalam Islam. Tapi ada anjuran supaya diperbanyakkan pada hari Jumaat. Terutama pada waktu pagi, tambah selepas semayang. Maknanya kalau pagi, semayang apa? Semayang subuh. Itu di antara pendapat dan pandangan ulama, afdal lepas semayang subuh pada waktu pagi hari Jumaat. Dia tak kisah bila-bila. Ada yang kata asalkan lepas semayang. Sebab dalam Quran banyak menyebut semayang keluar kota. Semayang keluar kota. Alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Zakat tu kalau keluar kota. Alladhina yatluna kitab Allah wa aqama as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang yang baca kitab kemudian mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian hartanya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat kemudian menafkahkan harta. Banyak lagi ayat Quran. Semayang lepas tu cerita keluar kota. Semayang boleh cerita keluar kota. Dia ada banyak tempat dalam Quran dia sejalan. Dia jalan sekali. Maka elok kita lepas semayang umpama Jumaat, lepas semayang Jumaat masuklah tabung, bukan sebelum Jumaat. Lepas boleh aja sebelum Jumaat. Afdal dekat mana? Lepas Jumaat. Satu lagi kalau orang poti tengah khutbah makruh, hilang pahala Jumaat kita. Ada pendapat kata makruh, ada pendapat kata haram. Jadi kalau nak lalu tabung sebelum khutbah. Lepas khutbah jangan lalu tabung. Hilang pahala Jumaat. Nyet kita pun tolak, hilang pahala Jumaat. Sia-sialah kita. Jadi nak bagi sedekah lepas semayang pun boleh, sebelum semayang pun boleh. Tapi di antara kedua, lepas semayang tu lebih afdal. Lepas semayang cari tabung-tabung masjid, cari tabung-tabung madrasah. Kok ada keliling-keliling ni, bahkan poi dekat madrasah. Contoh sekarang dah tutup. Itu di antara usaha kita. Dalam hal ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis. Ma min 'abdin cuma hadis dia ma min 'abdin yusbihul ibadu fihi ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan faqala ahaduhuma
Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi kita ni setiap pagi Allah hantar dua malaikat ke kita. Salah satu malaikat berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Pagi di sebelah hadis. Makna pagi. Satu malaikat, dua malaikat Allah hantar ke kita setiap pagi. Setiap pagi tak terkecuali. Hadis kata begitu. Malaikat pertama doa apa? Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa. Kau berikan, kau kurniakan kepada orang yang sedekah, nafkah, tak kisahlah apa nama kan macam-macam, ada nama zakat, ada nama nafkah, ada nama sedekah, ada nama hadiah, tak kisah. Walaupun asal makna berbeza. Keluar sebahagian daripada duit daripada harta malaikat pun berdoa, ya Allah, beri ganti kepada apa yang dia buat keluar. Allah kalau ganti, tidak semesti apa yang kita keluar. Kita keluar duit, Allah ganti duit. Kita keluar kereta, Allah bagi kereta. Kita beri orang kereta, Allah akan balas kereta. Tak semesti begitu. Tapi secara pasti, apa yang kita keluarkan dibalas oleh Allah, Allah balas yang jauh lebih baik daripada apa yang kita keluar. Itu secara pasti. Jadi jangan lupa, mudah-mudahan dengan sebab yang disebut 4 perkara, untuk kita laksanakan pada hari Jumaat. Pertama dengan salawat, nombor 2 surah Al-Kahfi, boleh baca tak kisah sebelum daripada tenggelam matahari masih boleh baca daripada start malam tadi, malam Jumaat. Salawat, surah Kahfi, doa dan bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita, yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.